Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nakidim Rosli dan nombor metrik saya 23004534. Pada hari ini saya dan rakan-rakan akan membincangkan tentang peranan wakaf dalam membangunkan ekonomi sesebuah negara. Sebelum itu, saya akan membicarakan tentang konsep wakaf secara umum. Wakaf dari segi bahasa berasal daripada perkataan Arab, iaitu waqafa. Manakala dari segi istilah, wakaf ialah menahan harta benda yang kekal zatnya yang boleh diambil atau digunakan manfaatnya untuk tujuan kebajikan dan diserahkan ke tempat atau pihak yang ditentukan, serta terhalang daripada boleh digunakan secara berleluasa terhadap benda yang diwakafkan itu, dengan harapan ianya dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Manakala menurut jumhur ulama, wakaf ialah menahan barangan serta harta yang boleh dimanfaatkan serta kekal asetnya dengan memutuskan guna pakai ke atas aset itu dari pihak pewakaf atau lainnya ke arah kegunaan yang harus atau diguna pakai penghasilannya ke arah kebaikan dan kebajikan kerana mendampingkan diri kepada Allah SWT. Jadi dari sini kita dapat lihat wakaf ialah satu pemberian ataupun pertukaran hak milik yang dibuat oleh seseorang ataupun digelar pewakaf, di mana hak itu sudah tidak menjadi haknya dan ia mestilah dan boleh digunakan oleh orang ramai. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan setiap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Mengetahui. Berdasarkan daripada surah Al-Baqarah ayat 261, kita dapat kaitkan atau kita dapat tahu di mana wakaf telah disyariatkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, di mana tafsir mengenai ayat ini, perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan kepada orang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tulus untuk ketaatan dan kebaikan, seperti keadaan seorang petani yang menabur benih sebutir biji yang ditanam di tanah yang subur menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 700. Bahkan Allah terus melipat gandakan pahala kebaikan sampai 700 kali lipat atau lebih lagi bagi siapa yang dikehendakinya sesuai tingkat keimanan dan keikhlasan hati yang berinfak. Dan jangan menduga Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin, sebab Allah Maha luas kurnianya. Dan jangan menduga Dia tidak tahu siapa yang berinfak di jalannya dengan tulus, sebab Dia Maha mengetahui siapa yang berhak menerima kurnia tersebut dan Maha mengetahui atas segala niat hamba-Nya. Wakaf telah disyariatkan dan telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak Nabi Muhammad SAW masih ada. Namun, wakaf yang sangat popular di kalangan umat Islam, khususnya di Malaysia, masih terbatas kerana beberapa faktor seperti keluasan tanah dan pembangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadat dan pendidikan atau pembangunan. Oleh itu, ia telah diperbarui dengan adanya wakaf yang berbentuk wang tunai atau sesuatu yang memberi manfaat yang besar untuk kepentingan pendidikan, kemudahan awam, hospital, bandar-bandar yang mempunyai pembangunan ekonomi yang lemah dan lain-lain. Wakaf berbentuk wang bagi umat Islam Malaysia telah mendapat sambutan kerana dapat memudahkan proses pewakaf untuk menyumbang. Selain itu, Malaysia juga menggalakkan sumbangan wakaf kepada negara Islam lain seperti telaga dan masjid. Dan ini telah dapat dilihat di mana Malaysia ataupun rakyat Malaysia telah banyak menyumbang, dan hasilnya kita dapat lihat pada hari ini. Wakaf juga merupakan bentuk amalan sedekah yang menjadi sebahagian daripada amalan soleh yang diamalkan oleh umat Islam seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri. Amalan wakaf juga memberi ganjaran yang besar di sisi Allah, ganjaran yang berterusan dan melipatkan ganda, seperti mana firman Allah tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 261, di mana Allah melipatkan gandakan pahala orang yang memberi wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad John Adam Bukhairuddin dan nombor metrik saya adalah 2300 4415.
Syarat-syarat wakaf. Sebelum mengenali syarat-syarat wakaf, kita hendaklah mengetahui rukun-rukunnya dahulu, iaitu yang pertama al-wakif, orang yang mewakafkan. Yang kedua al-mawquf, harta yang diwakafkan. Yang ketiga al-mawquf alaih, pihak yang ditujukan untuk menerima manfaat dari wakaf tersebut. Dan yang terakhir sirah, iaitu lafaz ikrar wakaf dari orang yang mewakafkan. Syarat yang pertama ialah syarat-syarat orang yang berwakaf, al-wakif. Memiliki secara penuh harta itu bermaksud dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang dia kehendaki. Yang kedua, al-wakif hendaklah berakal. Tidak sah wakaf bagi orang yang bodoh, orang gila atau orang yang sedang mabuk. Yang ketiga, berusia balik dan mampu bertransaksi. Yang terakhir, al-wakif hendaklah mampu bertindak secara hukum. Syarat-syarat yang kedua iaitu bagi harta yang diwakafkan, al-mawquf. Harta yang diwakafkan itu sah dipindah milikkan apabila memenuhi beberapa syarat, iaitu yang pertama, harta yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan itu harus diketahui dan ditentukan bendanya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya, maka pengahilan milik tidak sah. Dan yang ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Tidak boleh mewakafkan harta yang sedang dijadikan jaminan atau digadaikan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat pada harta lain, mufarrazan, atau disebut juga dengan istilah ghairu syai'un. Adapun jenis benda yang diwakafkan ada 3 jenis, iaitu yang pertama, wakaf benda tak bergerak, diam, seperti tanah, rumah, kedai dan sebagainya. Telah sepakat para ulama tentang disyariatkan wakaf jenis ini. Yang kedua, wakaf benda bergerak, mampu dipindahkan, seperti kenderaan, haiwan dan sebagainya. Termasuk dalam yang menunjukkan bolehnya wakaf jenis ini adalah hadis Khalid telah mewakafkan baju besinya dan pedang ke jalan Allah Ta'ala, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, wakaf berupa wang. Syarat yang ketiga iaitu syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf, al-mawquf alaih. Al-mawquf alaih ditentukan pada pihak tertentu, iaitu jenis orang yang menerima wakaf itu adakah seorang, 2 orang atau satu kumpulan, yang semuanya ditentukan dan tidak boleh diubah. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini ialah mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta. Maka seperti orang Muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Syarat al-mawquf alaih yang kedua, penerima tidak ditentukan, ghairu muayyan. Maksudnya, tujuan berwakaf tidak ditentukan secara khusus, tapi secara umum. Seperti seseorang berwakaf untuk kesejahteraan umat Islam, orang fakir miskin, tempat ibadah dan lain sebagainya. Kerana wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja, maka syarat penerima wakaf itu haruslah orang yang dapat menjadi wakaf itu untuk kemaslahatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Syarat yang terakhir iaitu sirah. Lafaz ikrar haruslah berisi kata-kata yang menunjukkan kekalnya wakaf, iaitu ta'bid. Tidak sah kalau ucapan wakaf dibatasi dengan waktu tertentu. Yang kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera, iaitu tanjis, tanpa disangkutkan atau digantungkan pada syarat tertentu. Yang ketiga, ucapan itu bersifat pasti dan jelas, soreh, yang berhenti wakaf dan tidak mengandungi makna lain. Yang keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi, maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Wakaf tidak lagi dapat menarik balik pemilikan harta itu setelah berpindah kepada Allah, dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Jibril Hazrul Aiman bin Rahim dan berumur mencetuskan 27044 dan 91. Okey, baik. Dalam peranan institusi wakaf dalam pembangunan akademi di Malaysia, di Malaysia terdapat satu badan institusi kewangan yang dinamakan sebagai Awqaf, di mana institusi ini terdapat lebih daripada 3,000 orang ahli, dan juga institusi ini dia berupaya dalam memberikan sumbangan kepada akademi Malaysia melalui wakaf, melalui sumbangan wakaf. Jadi sumbangan wakaf ini ia sangat menonjol dalam mengambil berat dalam sambil itu bersifat revolusi dan merupakan salah satu daripada
contoh tauladan yang wajar dicontohi oleh institusi kewangan yang lain, di mana dengan wujudnya institusi wakaf ini, masyarakat boleh wakaf ataupun memberikan sumbangan kepada institusi tersebut, lalu pihak institusi tersebut akan menyalurkan bantuan ataupun dana kepada pihak-pihak yang memerlukanlah. Badan wakaf korporat seperti Awqaf ini telah ditubuhkan oleh Dewan Perdagangan Islam Malaysia, iaitu DPIM, telah pun berjaya mencatat sejumlah sumbangan wakaf yang diterima lebih daripada 3,000 ahli. Dan seterusnya, peranan wakaf korporat ini ia sangat menonjol dalam memberi dan mengambil berat sifat revolusi, dan merupakan salah satu tauladan yang wajar dicontohi oleh masyarakat sekeliling lah, tidak kira bangsa ataupun agama. Kerana kita dapat lihat daripada institusi kewangan ini, ia dapat memberi impak positif dalam memberikan dana ataupun bantuan dari segi pelbagai bentuk. Dalam pada itu, keperluan kewangan bagi seseorang untuk meneruskan hidup ataupun mempunyai kuasa beli yang tinggi, di mana kuasa beli ini sangat penting dalam menentukan taraf ekonomi sebuah negara. Di mana sebagai contoh, apabila kuasa beli pengguna ketika itu tinggi, maka itu menunjukkan bahawa taraf ekonomi dalam satu negara tinggi. Seperti mana jika kita lihat pada tahun 2020, di mana ketika itu negara Malaysia dilanda wabak COVID-19, begitu juga seluruh dunia, di mana kita lihat pada ketika itu masyarakat ramai dibuang kerja dan ramai juga tidak bekerja. Jadi ini ketika itu ia mengakibatkan kuasa beli pengguna itu rendah, di mana ia sekaligus telah mengakibatkan keruntuhan ataupun ekonomi ketika itu menjadi sangatlah kurang ataupun lemah. Jadi peranan ini adalah peranan bagi wakaf untuk membaiki keadaan ini semula dengan menyumbangkan dana ataupun sesuatu dalam pelbagai bentuk lah, untuk membantu masyarakat dalam memulihkan balik ekonomi negara maupun ekonomi individu tersebut. Seterusnya, peranan institusi wakaf ini sangat penting bagi menjamin keusahawanan sosial, di mana apabila wujudnya sistem wakaf ini, masyarakat sekeliling dapat membantu usahawan-usahawan yang baru memulakan perniagaan mereka untuk mengembangkan dan meneruskan perniagaan tersebut, di mana Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahawa seseorang muslim mempunyai hak untuk seseorang muslim yang lain dengan memberikan bantuan kepada sesama muslim yang memerlukan, tetapi ia juga haruslah sesuai dengan kemampuan mereka, di mana ayat tersebut jelaslah membuktikan bahawa seseorang muslim ini apabila dia mempunyai harta, dan harta tersebut perlulah ataupun boleh disedekahkan ataupun diwakafkan kepada pihak-pihak yang memerlukan, seperti usahawan tadilah, di mana perkara ini dapat meningkatkan lagi KDNK negara, di mana apabila lebih ramai yang menceburi bidang keusahawanan, maka tingkat ataupun peningkatan dalam jumlah pendapatan KDNK negara meningkat, di mana KDNK negara ini seperti mana yang kita tahu sangat penting untuk negara lah dalam membiayai ataupun sumber kewangan bagi negara Malaysia. Dan seterusnya, kita boleh lihat di mana kegiatan ekonomi yang positif bermula daripada amalan wakaf ini antara roda penggerak kepada pembangunan dalam bidang ekonomi dari segi pelbagai aspek seperti pelajaran, sosial dan juga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulkifli bin Amir, dan nombor medis saya ialah 23004556. Mengenai amalan wakaf, amalan wakaf ini ialah sangat penting kerana ianya dapat meningkatkan ekonomi negara. Justru ianya dapat membantu golongan-golongan miskin, golongan fakir dan juga asnaf. Antara wakaf yang memberi kesan dan juga impak yang besar kepada negara dan juga masyarakat ialah wakaf pendidikan.
Wakaf pendidikan ini merupakan satu usaha untuk memberi golongan-golongan yang susah seperti fakir miskin dan juga asnaf untuk mendapatkan pendidikan yang sewajarnya. Wakaf dalam institusi pendidikan ini sudah lama diamalkan sejak dahulu lagi. Contohnya penubuhan Universiti Al-Azhar yang menggunakan dana wakaf, dan ini masih subuh hingga kini dan telah melahirkan ramai para ulama dan ilmuwan yang bijak pandai. Di Malaysia pula, wakaf bagi membantu institusi pendidikan ini juga telah lama dilaksanakan. Contohnya penubuhan pondok, penubuhan madrasah yang bagi sebagai pusat untuk mendidik anak-anak yang beragama Islam. Dengan adanya golongan-golongan yang berpendidikan ini, ianya memberi impak yang besar kepada ekonomi negara. Hal ini kerana dengan adanya para cendekiawan yang boleh menguruskan perniagaan-perniagaannya sehingga menjadi maju. Ini akan memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada orang-orang lain dan juga justru meningkatkan ekonomi negara. Bukan itu sahaja, namun orang yang berpendidikan ini peluang pekerjaannya lebih besar kerana semestinya para majikan yang ingin mengambil pekerja mesti memilih pekerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi berbanding pendidikan yang rendah. Dengan ini, kadar pengangguran di Malaysia akan menurun. Buktinya, pada bulan Mei 2023, kadar pengangguran di Malaysia berturun sebanyak 3.5%. Dapat disimpulkan bahawa wakaf pendidikan ini amat penting bagi masyarakat, khususnya golongan-golongan yang memerlukan seperti golongan miskin dan asnaf, bagi melanjutkan pelajaran mereka, justru membuka peluang-peluang pekerjaan baru untuk mereka. Bukan itu saja, namun terdapat juga wakaf yang membantu dari segi penyediaan perumahan. Ramai orang yang mewakafkan tanah mereka supaya tanah tersebut dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Namun, adakah tanah mereka yang mereka wakafkan digunakan dengan semaksimal mungkin? Kebelakangan ini, tanah-tanah wakaf kebanyakannya digunakan untuk keagamaan dan kebajikan masyarakat. Contohnya yang pertama ialah untuk membina masjid, surau, sekolah ataupun dijadikan sebagai tanah perkuburan. Ada juga tanah-tanah tersebut digunakan sebagai pusat pertanian, namun dari segi perumahan ianya amat berkurang. Tambahan pula, pada hal ini kos sara hidup sangatlah tinggi. Ramai rakyat-rakyat Malaysia, terutamanya orang Islam yang miskin dan tidak mampu untuk menyewa rumah. Hal ini kerana harga rumah di pasaran yang sangat tinggi dan tidak bertepatan dengan gaji yang mereka miliki setiap bulan. Oleh itu, dengan adanya projek-projek untuk membina rumah-rumah sewa di tanah-tanah wakaf ini, sangatlah membantu golongan-golongan ini untuk menyewa rumah dengan kadar yang lebih murah daripada di pasaran. Contohnya, projek perumahan yang diadakan di atas tanah wakaf milik Majlis Agama Islam Selangor iaitu MAIS yang bernilai kasar lebih kurang 28 juta ringgit bagi membina perumahan untuk membantu golongan-golongan asnaf. Secara tidak langsung, kerajaan juga akan dapat hasil daripada pendapatan sewaan rumah-rumah tersebut. Justru itu, kos sara hidup rakyat akan berkurang. Dengan ini, rakyat boleh untuk membeli barangan-barangan lain dan secara tidak langsung kuasa pembeli akan meningkat. Kesimpulannya, setiap tanah-tanah wakaf yang telah diberikan mestilah dimanfaatkan oleh kerajaan untuk membantu rakyat-rakyat yang dalam kesusahan.